Ke channel Cikgu Chong, dan hari ini kita akan bincangkan bab 1 matematik tingkatan 2 iaitu pola dan jujukan. Jadi bab ini sebenarnya boleh bahagikan kepada 3 bahagian atau 3 subtopik, iaitu bermula dengan 1.1 pola, kemudiannya 1.2 jujukan, dan ketiga tu adalah 1.3 pola dan jujukan. Jadi untuk video kali ini kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 1.1 iaitu pola dahulu. Pertama sekali kita mulakan dengan terangkan atau bincangkan maksud bagi pola ini. Jadi pola ini ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Jadi dengan kata lain tu, kita nak perhatikan apakah perubahan pada susunan bagi sekumpulan nombor atau objek di sini. Jadi secara umumnya untuk nombor tu ada 2 corak yang utama, iaitu kita perhatikan apabila nilai nombor tu semakin besar, dia hanya ada 2 kemungkinan, iaitu sama ada dia gunakan tambah atau darab. Jadi nanti kita akan bincangkan contohlah macam mana kita perhatikan perubahan nombor tu. Lepas tu untuk yang kedua pula adalah nombor itu semakin kecil. Jadi di sini coraknya yang utama tu adalah sama ada dia tolak atau bahagi. Jadi sama jugalah nanti kita akan perhatikan contoh untuk menentukan pola bagi sekumpulan nombor. Lepas tu untuk objek juga sama. Jadi apabila kita diberi sekumpulan objek tu, kita perlu perhatikan perubahan pada corak susunannya. Jadi kita akan lihat contoh nantilah untuk bincangkan macam mana kita perhatikan. Jadi begitulah 2 kumpulan besar bagi pola ini. Jadi mari kita teruskan dengan beberapa contoh untuk lebih faham tentang pola ini. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi contoh yang pertama ni adalah melibatkan objek. Jadi kita perhatikan lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Jadi biasanya pola itu kita kena tuliskan satu ayat untuk huraikan perubahan coraknya. Jadi di sini kalau kita perhatikan perubahan tu daripada 2 titik menjadi 4 titik menjadi 6. Jadi jelas sekali itu sebenarnya dia akan tambah 2 lah. Jadi diperhatikan di sini, inilah perubahannya. Jadi untuk yang keempat ni semestinya dia akan tambahkan 2 lagi kepada corak sebelumnya. Jadi daripada 6 ini dia akan tambah lagi 2 macam tu. Jadi polanya anda kena huraikan dengan satu ayat, iaitu tambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Jadi macam itulah. Jadi kita akan gunakan apa yang ada di depan tu, kita perhatikan perubahannya dan lepas tu kita akan sambungkan dengan corak yang sama. Jadi ini adalah pola bagi soalan A. Jadi untuk soalan B pula kita perhatikan asalnya hanya satu segitiga. Jadi yang kedua pula dia tambahkan satu segitiga macam tu. Jadi yang ketiga pula dia akan ada 3 segitiga. Jadi untuk yang keempat ni semestinya dia akan tambah lagi satu segitiga untuk seterusnya. Jadi kita hanya sambungkan sajalah. Jadi asalnya 1, lepas tu 2, lepas tu 3 dan tambah lagi 1. Jadi dia akan jadi 4. Jadi di sini polanya sangat mudah saja, iaitu tambah satu segitiga kepada corak sebelumnya. Macam tu sahaja. Jadi kita hanya perlu perhatikan apa yang diberi itu, perhatikan apakah perubahan pada coraknya. Jadi untuk keseluruhannya dia memang akan mengikut perubahan yang sama. Jadi itulah dipanggil sebagai pola. Jadi mari kita teruskan dengan satu lagi contoh yang mengenai nombor. Jadi kita perhatikan di sini, nyatakan pola bagi set nombor berikut. Jadi semestinya dia akan berikan beberapa nombor lah untuk setiap kumpulan, supaya kita nampak atau kita dapat tentukan perubahan coraknya. Jadi kita perhatikan negatif ini adalah nilai yang lebih kecil. Jadi lagi besar nombor untuk negatif tu lagi kecil nilainya. Jadi ini daripada kecil ke besar. Jadi tadi saya sudah beritahu kalau kecil ke besar tu kita memang ada 2 pilihan sahaja, iaitu sama ada dia adalah tambah atau darab. Jadi kita cuba uji dengan gunakan tambah dahulu. Jadi beza antara negatif 10 dengan negatif 4 tu sebenarnya adalah tambah 6. Lepas tu negatif 4 jadi 2 tu, ini pun adalah tambah 6. Kalau anda tidak tahu ini adalah tambah 6, anda sebenarnya boleh gunakan tolak. Contohnya adalah daripada 2 tolak dengan yang kecil
Apabila ada negatif-negatif ni, dia akan jadi positif. Jadi 2 tambah 4 tu menjadi 6. Macam tu. Atau anda boleh gunakan yang sebelah ni. 2 macam mana jadi 8, dia pun adalah tambah 6. Jadi pola di sini kita kena tuliskan satu ayat. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Macam tu aja. Pola itu kita perlu gunakan satu ayat ringkas lah untuk huraikan perubahan corak pada kumpulan nombor ini. Untuk soalan B pula. Jadi pertama sekali kita kena lihat yang depan dengan yang hujung. Tengoknya adalah besar ke kecil ke kecil ke besar. Jadi di sini 17 tu adalah daripada besar. Negatif 13 tu adalah daripada kecil. Jadi untuk corak ini pula kita kena tahu daripada besar ke kecil dia hanya ada dua kemungkinan yang lebih utama, iaitu sama ada dia gunakan tolak atau bahagi. Jadi di sini kita mulakan dengan cuba tolak dahulu. Jadi kita tolak tu kita perhatikan 17 macam mana jadi 7 adalah tolak 10. Jadi kita cuba uji. 7 jadi negatif 3, ini memangnya adalah tolak 10 lah. Jadi kalau kita tidak tahu tu 7 tolak 10 ada RM7 saja tapi belanja sampai 10, maka anda akan berhutang 3 macam tu. Jadi sama juga yang ini, apabila kita tolakkan hutang 3 sudah, hutang lagi 10 jadi hutang 13. Jadi pola di sini adalah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Macam tu lah. Agak senang saja kan. Jadi kita kena pertama sekali perhatikan perubahan nombor tu sama ada daripada besar ke kecil atau kecil ke besar. Jadi untuk bahagian ni kita perlu perhatikan dahulu corak perubahannya. Lepas tu kita tentukanlah apakah operasi yang terlibat, iaitu sama ada tambah, tolak, darab atau bahagi. Jadi kita teruskan dengan soalan C. Jadi sama juga ini adalah daripada kecil ke besar. Jadi kecil ke besar tu ada dua kemungkinan, iaitu sama ada tambah atau darab. Jadi kita perhatikan kalau kita tambah tu 2 tambah 4 jadi 6. 6 tambah 4 tu sepatutnya 10. Tapi perhatikan di sini nombor tu jauh lebih besar daripada 10. Maksudnya di sini kita perlu gunakan darab. Jadi 2 macam mana jadi 6? Darab 3. 6 tu jadi 18 darab 3. Cun tidak? Memang cun. Jadi dia memang adalah darab 3. Jadi pola di sini kita cuba tuliskan satu ayat, iaitu mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Macam tu. Jadi inilah pola untuk soalan C. Dan soalan D kita perhatikan daripada besar ke kecil. Jadi besar ke kecil tu dia hanya ada dua kemungkinan yang utama, iaitu sama ada dia adalah tolak atau bahagi. Jadi kalau kita tolak tu, kita perhatikan nombor tu memang bukan seragam. Maksudnya kita tak boleh gunakan tolak. Kita mesti gunakan bahagi. Jadi di sini 81 bahagi 27 tu dia sebenarnya adalah bahagi 3 lah. Jadi kalau kita bahagikan kita memang akan dapat 3. Maksudnya di sini kalau 9 bahagi 3 tu kita dapat 3. 27 bahagi 9 kita dapat 3 juga. Jadi ini memangnya adalah bahagi 3 bahagi 3. Jadi polanya kita hanya perlu huraikan membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Macam tu. Begitu untuk A, B, C, D. Dan kita teruskan dengan E dan F. E dan F tu dia sengaja bekalkan satu contoh untuk pecahan dan satu contoh untuk perpuluhan. Sebenarnya hampir serupa saja. Cuma kita kena lihat adakahnya menjadi besar atau menjadi kecil. Untuk soalan E itu kita perhatikan dia daripada kecil ke besar. Jadi kecil ke besar tu kita mesti kena tahu sama ada dia adalah tambah atau darab. Jadi di sini kita gunakan tambah dululah. 1 ini macam mana jadi 3/2. 1 ini sebenarnya datang daripada 2/2 dan 3/2. Jadi kalau saya tukarkan semua jadi penyebut 2 tu, maksudnya yang 2 tu akan 4/2 dan 5/2. Jadi di sini kalau kita tambah tu sebenarnya ini adalah tambah 1/2, ini tambah 1/2 dan tambah 1/2.
Jadi kita hanya perlu huraikan dengan ayat. Pola tu adalah menambah 1/2 kepada nombor sebelumnya. Macam itulah untuk bahagian ni. Dan untuk F pun sama juga. Kita perhatikan untuk negatif ni. Kalau negatif ni, nombor ni lebih kecil, ini adalah besar. Negatif ni, nombor yang lebih besar tu adalah nilainya kecil. Jadi daripada besar ke kecil tu adalah sama ada dia tolak atau bahagi. Jadi kita cuba gunakan tolak dahulu. Daripada hutang RM2.3 tu menjadi hutang RM2.6 tu, maksudnya dia akan hutang lagi 30% lah. Jadi ini pun sama juga. Kita perhatikan memangnya akan hutang-hutang atau tolak 0.3. Jadi polanya adalah menolak 0.3 daripada nombor sebelumnya. Jadi secara umumnya apabila kita nak lihat pola bagi nombor ini, kita ada dua corak yang utama, iaitu sama ada nombor itu semakin besar atau semakin kecil. Kalau nilai nombor itu semakin besar, kemungkinan besarnya adalah sama ada gunakan tambah atau darab. Manakala untuk nombor itu semakin kecil tu, dia kemungkinan besarnya adalah tolak atau bahagi. Jadi kita mesti kena uji dengan lihat apakah perubahan kepada nombor seterusnya lah. Jadi untuk video kali ini saya akan bincang sampai bahagian ni lah. Nanti saya akan buat lagi video untuk bincangkan pola bagi corak nombor yang lain tu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.